Okay, sehari ini topik yang diminta untuk share bersama adalah topik pasal vaksin dalam zaman COVID ni. So topik pasal vaksin, kita nak dengarlah selanjut macam mana apa benda tu. So sebelum tu saya nak ceritakan apa tu penyakit dengan patogen. So penyakit adalah keadaan tidak normal pada badan atau minda yang menyebabkan ketidakselesaan ataupun tidak berfungsi, kurang berfungsi atau tekanan atau stres kepada orang yang terbabit atau berhubung rapat dengan infected dan affected lah. Okay. Sebenarnya penyakit ni banyak jenis dia, tapi selalulah orang cerita adalah penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Okay. Yang tidak berjangkit macam kencing manis, darah tinggi, tak berjangkit. Kalau berjangkit macam yang sekarang lah, yang virus COVID ni, lepas tu mungkin adalah selsema dan sebagainya. So patogen pula merupakan satu ejen penyakit. So apa yang boleh menyebabkan penyakit? So patogen biasa ada 4 jenis, bakteria, virus, kulat dan parasit. Okay, so parasit ni adalah macam kutu. Okay, itu benda kita boleh nampak Manakala bakteria, virus, kulat ni benda kita tak nampak. So COVID-19 ni dia adalah sejenis penyakit berjangkit disebabkan oleh virus corona melalui udara atau sentuhan. Okay, so kita nak masuk ke dalam COVID pula, COVID-19 ni. Okay, sebelum tu kita nak tahu sistem pertahanan badan, keimunan. So keimunan sebenarnya ada 4 jenis. So kita bagikan kedua yang paling besar, aktif dan pasif. So saya hanya sentuh kepada aktif saja. Di mana ada subkategori semula jadi dan subkategori buatan. Semula jadi bermaksud bila kita dapat penyakit tu, kita sembuh daripada penyakit tu, badan kita sendiri akan menghasilkan antibody sejenis sistem pertahanan yang sangat kuat khas untuk penyakit itu. Namun yang buatan pula dia hasil antibody daripada vaksin. So sekarang kita nak cerita macam mana vaksin ni nak bantu sediakan antibody untuk lawan COVID-19 ni. Selain daripada ni kita juga ada keimunan lain daripada susu badan ibu, datang daripada antisel. Biasanya yang ni bila kita kena patuk ular, gigit tebuan, kita bagi macam tu. Alright? Okay. So apa itu vaksin? Vaksin ni sebenarnya satu produk dihasilkan daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan, ataupun protein, subunit protein daripada virus. Sebenarnya virus ni ada protein dia. Kita boleh ambil khas protein dia pun boleh ambil. Tapi kerja susah sikit lah, tu para saintis yang buat. So fungsi vaksin pula dia nak melatih badan kita, melatih sistem pertahanan kita untuk membentuk antibody yang sama seperti mana jika kita sendiri dapat penyakit tu. Kalau COVID-19 masuk badan kita, macam mana kita nak lawan? So dia akan bentuk antibody tu. Alright. So kenapa vaksin ni sangat penting vaksin COVID ni adalah untuk mengawal penularan penyakit COVID itu sendiri. Bermaksud lagi ramai dapat vaksin, lagi ramai penduduk ni mendapat buat antibody, bermaksud lagi banyak orang yang kita tak boleh jangkiti, terutama macam kanak-kanak. Kat Malaysia vaksin khas untuk berumur 18 tahun ke atas. So kalau yang bawah tu tak dapat. Jadi kita boleh lindungi kanak-kanak sebab kita tak membawa penyakit balik. Dan juga jika kita dapat penyakit ni, COVID-19 walaupun dah vaksin, kita tak jadi teruk, simptom tak terus, tak sampai masuk hospital, tak sampai kita nak mati. Jadi sebenarnya COVID ni, vaksin COVID ni bukannya untuk kita dapat 100%. Dia ada percentage dia. So mungkin kita boleh dapat balik COVID, tapi kita tak akan sampai masuk hospital. Paling-paling simptom dia very moderate, di mana kita duduk rumah kuarantin je. Duduk rumah kuarantin, amalkan makan minum sihat, dengan cakap doktor, lepas tu kalau apa-apa teruk baru pergi hospital. Macam tu je. Jadi dengan ini kita pun boleh kurangkan beban ahli para kesihatan sebab sekarang bed pun tak cukup. So itu sebenarnya. So vaksin ni pun ada banyak jenis. Banyak kita selalu dengar dekat Facebook semua pasal Pfizer lah, AstraZeneca lah, Sinovac lah, AZ tu AstraZeneca So sebenarnya kat Malaysia kita telah dalam proses untuk membeli 5 vaksin ni. So yang setakat yang ada kat dalam Malaysia adalah Pfizer, AstraZeneca ni AZ dan Sinovac. Alright, ini yang paling popular. So bajet yang kita peruntukkan untuk beli vaksin ni 50% untuk beli untuk Pfizer, yang balance 10-10, hampir 10 daripada untuk vaksin-vaksin yang lain. Kenapa lain? Sebab harga, timing, masa nak dapat barang tu, sebab company yang kena produce tak cukup masa nak dapat.
semua rakyat kita tak akan dapat dia punya vaksin. Jadi kita kenalah ambil vaksin daripada company lain. Sebab tu kita ada macam-macam vaksin. Okay. Alright. So bagaimana vaksin ini berfungsi? Okay. Bayangkan kita injek vaksin. Vaksin ni adalah vaksin yang lemah, dicocok dekat badan dan memang tak bahaya lah vaksin tu. Kadang mati ataupun lemah. Dia pun masuk badan kita penat lah, lapar lah, lemah je. Sistem badan kita pula macam sel darah putih, dia akan tengok, analis, apa benda lah ni, tak pernah jumpa dia. So dia akan fikir, jom, dia akan ajak kawan-kawan dia, jom hapuskan benda asing. Kawan-kawan dia pun datang untuk tolong hapuskan. Dah lah dia lemah, senang nak hapus. Tapi ada cara dia. So dia akan pilih cara mana nak hapuskan, dia akan cari cara dia. So masa cari cara inilah dia macam badan kita ni macam medan pertempuran, dia akan lawan. Bila dilawan, kita mungkin akan demam, kita akan mungkin rasa sakit. Semua ni berlaku sebab yalah bila lawan kan akan berlaku sedikit damages kan, jadi benda tu akan berlaku badan kita. Tapi once dah habis pertempuran tu, badan kita akan tahu, okey, saya kena guna cara XXX ni untuk lemahkan benda ni. So dia akan hantar kepada sel memori untuk simpan data untuk kegunaan untuk masa depan jika COVID yang sihat walafiat tu masuk badan kita. So sel memory akan kata, okey, saya dah simpan semua data, kalau dia masuk badan lagi, settlekan dia lepas ni. Jadi bila kita dah ambil vaksin kat badan ni, sudah ada antibody kat badan ni, bila COVID yang betul-betul, okay, yang sihat walafiat ni datang dengan kekuatan dia, datang nak attack kita, body kita akan fikir, apa benda ni? Macam pernah tengok tapi tak kenal. Dia akan tanya sel memory, kenal tak? Sel memory kata, inilah dia corona. Jadi gunakan antibody XXX ni, lemahkan dia. Maka dia pun akan panggil rakan-rakan dia dengan lebih ramai lagi, jom kita hapuskan guna antibody. Sebab dia tahu dah macam mana lawan dia. Maka lagi banyak ahli pertahanan badan kita iaitu sel darah putih akan datang untuk lawan. Kenapa? Sehari tu lawan sel yang lemah, hari ini datang yang kuat, sihat walafiat. Jadi diperlukan lebih banyak tentera untuk lawan. Tapi sudah tahu cara. So sebenarnya bila ada vaksin kat badan kita telah masuk, badan kita telah bersedia untuk berlawan. Jadi maka kita boleh kurangkan kebarangkalian untuk masuk hospital, masuk ICU sampai gejala itu teruk sangat. Itu sebenarnya bagaimana vaksin ni boleh lindungi badan kita. Okay, so soalan-soalan yang selalu orang tanya, siapakah yang layak ambil vaksin? Semua penduduk Malaysia yang berumur 18 tahun yang ke atas layak mengambil vaksin COVID, okey, dan keutamaan diberikan pada barisan hadapan mereka yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan macam warga emas 60 tahun dan ke atas. Mereka yang ada masalah perubatan seperti sakit jantung, kencing manis, darah tinggi, asma, kanser semua. Kenapa? Sebab mereka ni senang jatuh sakit. Jadi kita bagi mereka ada penyakit ni untuk ambil vaksin dulu. Siapa yang tak layak ambil vaksin? Mereka yang bawah umur 18 tahun, mereka yang ada alahan teruk. Okey, bila dapat alahan teruk dia susah nafas, bengkak dan sebagainya, kita kalau boleh elakkan bagi vaksin, tapi kalau nak terima pun boleh lagi, tapi akan dibuat di hospital dan dipantau sepanjang masa. Takut dia tak boleh bernafas. Okey, apakah hukum mengambil vaksin? Sebagai orang Islam, kita selalu nak hukum dia. Hukum dia adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini daripada majlis fatwa kita sendiri dan dikatakan oleh menteri agama kita sendiri. So bermaksud vaksin itu halal ya. Okey, vaksin itu halal. Okey, sebab digunakan virus yang lemah. Alright. Dan bagi untuk orang menyusu, orang mengandung bolehkah ambil? Boleh ambil, tetapi mengikut vaksin tertentu saja. Kenapa? Kajian tidak cukup. Okey, untuk jadi macam Pfizer telah buat kajian kepada ibu mengandung dan menyusu. Jadi kita kata boleh ambil. Tapi AstraZeneca AZ ni tak buat lagi habis kajian dengan orang mengandung. Jadi dia tak syorkan. Dia kata untuk orang menyusukan saja. Okey, adik saya sendiri baru melahirkan anak 3 bulan, dia dah ambil dah pun AZ, masih menyusukan anak dan dia continue susukan anak, tak ada masalah, alhamdulillah. Okey, alright, Sinovac ni banyak doktor-doktor yang ambil doktor-doktor private ambil, tapi so far tidak ada data untuk ibu mengandung atau menyusu lah. Okay, alright. Vaksin mana yang bagus? Tadi doktor sebut macam-macam vaksin tadi. Vaksin mana yang bagus? Okay, kita tak adil untuk compare vaksin A, B, C, Pfizer dengan AZ ke dengan Sinovac. Kenapa? Sebab kajian diadakan pada golongan yang berbeza. Kajian diadakan di benua berbeza, bangsa yang berbeza, kajian diadakan umur berbeza,
mereka yang ada masalah genetik berbeza, okey, musim berbeza, jadi tak adil untuk kita nak samakan. Okey, nak samakan yang mana lebih baik. Okey, tak adil. Tapi yang kita tahu dalam semua kajian vaksin, jika kita tak vaksin, nampak ni, ramai merah-merah ni semua orang yang boleh, yang kuning, yang oranye ni ramai yang boleh di hospitalize, bermaksud boleh masuk hospital. Yang hitam ni orang yang boleh meninggal disebabkan COVID. Tetapi kalau ambil vaksin, daripada semua yang ambil vaksin, semua tidak akan dimasukkan hospital dan semua tidak akan insya-Allah lah, okey, tiada kematian. Okay, ini jika dia ambil vaksin. Kenapa? Sebab dia tak akan bawa kita sampai ke mudaratan yang gejala-gejala yang teruk sampai kita masuk hospital, sampai kena ambil gas dan sebagainya. InsyaAllah tak ada. Okay, jadi bermaksud mengambil vaksin itu lebih baik daripada tak mengambil vaksin. Okay, kalau tanya saya, apa ke vaksin yang boleh menyebabkan saya tak masuk hospital? Mana-mana vaksin sama je, tak ada beza. Okay, adakah saya diberi pilihan untuk pilih vaksin? Tidak. Sebab vaksin ini dia bergantung pada bekalan stok yang ada kat pusat vaksin. Jadi sesiapa saja boleh dapat lah vaksin mana saja. Okey. Kalau saya dah vaksin, boleh ke vaksin tu tahan lama? Berapa lama dia tahan? Setakat ni kami tidak ada data. Kenapa? Sebab COVID punya vaksin baru buat tahun lepas. Jadi tak cukup data untuk tahu orang tu dah injek tahun lepas berapa lama dia boleh ada vaksin kat badan tu. So kajian perlu lama lagi lah. Jadi masih lagi orang tengah buat kajian. So jawapan insya-Allah lah setahun dua kita mungkin boleh nampak lah. Okey. Kalau kita ambil vaksin, ada orang akan dapat kesan sampingan. So ada orang kesan sampingan dia macam bengkak, merah kat tempat suntikan. Ada orang dapat demam, menggeletar, sakit letih, cerit berik, sakit kepala dan sebagainya. Okey. Kalau sesiapa dah pernah ada kesan pada awal dos 1, dos kedua mungkin akan dapat kesan lagi. Okey. Yang saya tunjuk gambar. Dia ada yang dos, yang 2 dos, ada yang 1 dos. Setakat ni semua kat Malaysia ni dia 2 dos. Okay, so mungkin boleh dapatlah side effect. Macam kat rumah saya, kami 9 orang. Setakat ni 5 orang dah ambil vaksin kat rumah saya sendiri. Semua ambil AZ, saya sendiri pun ambil AZ. Saya sampai bengkak seminggu tangan. Tapi adik saya sikit pun tak ada bengkak. Pak saya dah 65 ke atas, Alhamdulillah dia hanya demam sehari je. Yang lain semua tak ada. Okay, jadi ikut orang lah, ikut badan orang kan. Okay, so kalau yang kata gejala yang teruk ni sampai tak boleh bernafas. Tak boleh bernafas, dia mulut dia biru, mata dia bengkak, ni tak boleh bernafas. Okay, ini yang boleh menyebabkan orang tu bengkak. Okay, saya tahu masa kita sikit, jadi saya nak just pergi mitos saja. So mitos banyak orang tanya, boleh ke kita percaya vaksin ni doktor? Boleh. Kenapa boleh percaya? Sebab teknologi ni dah lama ada. Okay, jadi dah lama ada, kita hanya kebetulan buat COVID datang, kita gunakan teknologi yang sudah ada untuk menghasilkan vaksin. Jadi bukan tergesa-gesa. Okay, so dia memang dibuat dengan kajian yang sudah ada. Okay, mitos kedua, orang suka tanya, kalau saya ambil vaksin ni saya akan dapat COVID ke? Okay, bukan bermaksud dapat COVID. Sebab vaksin yang kita suntik ni, kita suntik virus yang lemah. So bila suntik virus yang lemah, kita tak dapat penyakit tu. Tapi kita akan membentuk antibody untuk lawan penyakit. Okay, vaksin akan menyebabkan swab test saya positif. Okay, vaksin, virus, dia hanya akan menghasilkan antigen. Okay, tetapi kalau tak ada virus kat badan, test antigen semua negatif. Tapi test untuk antibody akan jadi positif sebab body kita telah pun menghasilkan antibody tu. Okay, kalau dah ambil vaksin. Jadi tak perlu takut, itu bukan bukti ada virus, itu bukti ada antibody. Kami akan dapat kesan sampingan teruk lepas suntik vaksin. Takat ni tak ramai yang dapat kesan sampingan teruk. Tetapi reaksi badan berbeza ikut orang, ikut umur, ikut penyakit yang sudah ada dan sebagainya. So tiada jaminan tak ada orang dapat langsung sebarang kesan sampingan. Jadi kita yang kena tengok, kita ada ke kalau ada kesan sampingan, cepat-cepat pergi hospital untuk minta bantuan. Okay? Alright. Saya telah pun dapat COVID-19 sebelum ini, perlu ke ambil vaksin. Okay, tadi kita dah bincang pasal imun aktif bermaksud kalau kita buat penyakit, body kita akan menghasilkan antibody. Tetapi kita tak tahu sampai sekarang berapa lama boleh tahan. Jadi kita sarankan ambillah vaksin supaya dia boleh bantu. Okay? Alright. Saya dah vaksin, saya tak perlu memakai penutup muka ke SOP ke semua ni. Kena jaga. Tak sebab kita perlukan sekurang-kurangnya 90% penduduk Malaysia semua ambil vaksin supaya kita tak jangkiti sesiapa.
Tapi nak tunggu 90% ni mengambil masa yang sangat lama, setahun, mungkin 2 tahun. Jadi selagi bukan semua orang divaksin, sila ikut SOP. Kenapa? Kita tak tahu pun kita akan jadi pembawa pembawa ke virus bila kita keluar, pergi masjid, pergi kerja, bawa balik kat rumah kita ada baby, ada orang lain yang belum vaksin, mungkin boleh dapat penyakit tu. Okay? Mitos lain kata benda ini adalah orang kata western lah, dia kawal populasi lah, dia ada chip dalam tu. Tak ada benda tu semua. Dia dalam tu ada virus lemah saja, tak ada chip-chip. Pakai vaksin saya akan tukar DNA saya, tak ada juga. Kenapa? Dalam tu ada virus yang lemah sahaja, dia akan hasilkan antibody, dia bukan nak tukar kita punya DNA. Tak ada kena-mengena. Salah. Mitos 9, kalau ambil vaksin manusia akan menjadi tidak subur atau mandul. Setakat ni tidak ada kajian mengatakan ia akan memandulkan. Tiada. Okay, so itu adalah mitos. Kalau saya ambil vaksin, muka saya sengit. Tak ada juga. Setakat ni ada beberapa kes, tapi itu mungkin disebabkan dia sudah ada stroke ataupun dia ada masalah kekurangan vitamin B sehingga mendapatkan Bell palsy. Tapi bukan disebabkan vaksin. Okay? Belum tahu lagi, mungkin sebabkan benda lain. Alright? Vaksin boleh menyebabkan kematian. Baru-baru ni kat Facebook kita banyak tengok kan, orang ambil vaksin meninggal, dapat heart attack. Ni orang menutup cerita ni. Bukan, kena tahu dekat Malaysia, setiap minggu 75 orang umur 65 tahun ke atas meninggal di kalangan 100,000, 75 deaths per week every 100,000 person berumur 65 tahun ke atas. Okay, kenapa? Sebab penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, stroke dan sebagainya, kolesterol. Jadi mungkin kebetulan orang yang mengambil itu sudah ada penyakit sedia ada. Okay, sebab itu dia mungkin bukan disebabkan vaksin. Okay, setakat ni tidak ada yang kita report lah. Okay, banyak orang kata ambil AZ akan dapatkan pembukaan darah. Jawapannya, kalau tak ambil vaksin pun boleh dapat kalau dapat COVID, 16.5% boleh dapat pembukaan darah. Kalau kita seorang yang ambil isap rokok, 0.18% boleh dapat pembukaan darah. Kalau ambil pil perancang pun ada kebarangkalian untuk dapat pembukaan darah, kebarangkalian saja. Tapi kalau ambil vaksin, 1 dalam sejuta je. Kalau bandingkan semua ni sangat sikit, jadi tak perlu bimbang langsung. Okay? Cara nak daftar, bila dengar semua macam ni, macam mana cara daftar? Cara dia boleh melalui MySejahtera, page vaksin COVID government ataupun talian ataupun dekat hospital atau klinik. So paling famous adalah MySejahtera ataupun vaksin COVID. So bagi mereka yang belum pernah update MySejahtera, sila update dulu. Macam mana update? Kalau encik-encik kan perempuan ada phone kat tangan, buka MySejahtera tu, kat atas tu akan ada macam ni, COVID-19 status ni. Tekan kat situ, dia akan tanya 6 soalan. Jawab semua 6 soalan tu. Bila dah jawab, pergi balik dekat profile, akan nampak tarikh kat sini ni. Tarikh ni refresh kat sini. Bila refresh lepas jawab soalan tu, akan bertukar tarikh hari ini. So ini cara kita update kita punya MySejahtera. Okay, itu cara update. Kalau kita tak tahu IC kita betul ke, phone number kita betul, buka dekat profile. Kat sini ada profile. Tekan profile, ke atas ni akan ada bentuk macam tiga palang. Tekan palang ni, lepas tu akan pergi my personal detail. Okay, my personal detail, tekan personal detail ni, akan keluar nombor telefon dengan nombor IC dengan alamat. Sila korekkan kalau benda tu salah. Okay, dengan ini kita boleh update dan save. Okay, update dan save. Jangan lupa jangan lupa tak save tu. Kalau tak save nanti memang terdapat lagi sekali lah. Okay, alright. So kita nak apply vaksin macam mana? Tekan MySejahtera juga, sekarang tekan dekat COVID-19 vaccination ni. Bila tekan kat sini dia akan tanya semua soalan ni. Jawab semua soalan, jika ada penyakit jangan tipu, tekan semua penyakit yang ada. Kenapa? Supaya doktor tahu encik ada penyakit apa, puan ada penyakit apa. Okay, lepas tu notifikasi akan dapat 14 hari sebelum tarikh vaksin kita. Jadi tunggu. Sehari sebelum vaksin pun dia akan tanya juga, dia akan bagi tahu kita. Okay, sudah time, kena pergi kat mana, semua dia akan bagi tahu. Okay, so menunggulah tengok SMS kita, dia melalui SMS. Dan dekat MySejahtera pun akan ada. Dia akan bagi tahu notifikasi anda terima atau tidak. Sila tekan yes. Selagi kita tekan yes, selagi tu kita akan dapat notifikasi untuk 48 jam ni. Kena tekan yes. Banyak orang lupa benda ni. Reminder akan datang, tetap juga kena tekan yes kalau nak vaksin. Kalau tak, SMS tak akan dapat.
Jadi sila buat benda ni, yes tu kena jawab, jangan biarkan saja. Tak reti minta anak-anak yang pandai phone ni seorang buatkan, cucu ke seorang buatkan. Alright, bila pergi temu janji vaksin, bawa 4 benda ni. Okay, bawa pen, sebab kita tak nak share pen kita dengan orang lain, bawa pen sendiri, kita tulis, kita simpan. Bawa IC kalau orang Malaysia, bukan orang Malaysia bawa pasport. Telefon bimbit yang kalau pengguna MySejahtera, kalau kita bukan pengguna MySejahtera tak apa, tak perlu bawa. Tapi kalau kalau kata, tapi saya selalu pakai anak saya punya, macam mana? Pinjam anak punya. Okay, kalau tak payah. Dan jika ada makan sebarang ubat lah, sakit kantung ke, diabetes ke apa, bawa ubat ni dalam plastik, ikat ubat ni, bawa pergi, nanti akan ada doktor akan tanya soalan. Buka ubat ni, bagi tahu, doktor saya ambil semua ubat ni doktor, boleh tak saya ambil vaksin? Saya layak ke ambil vaksin? Tak ada masalah ke? Kalau kita setakat sebut je, kita dah sebut salah. Kalau ubat yang putih tu, kalau ubat kuning tu, doktor memang tak tahu. Jadi bawa je kotak, kalau tak tahu ambil gambar, tunjuk doktor, ini semua ubat yang saya ambil. Okay, ini semua ubat yang saya ambil Alamak, mana pergi saya ni? Alamak, sorry, test tak. Okay, ini semua ubat yang saya ambil. Okay, jadi saya tunjuk ke doktor tu. Okay, supaya kita ada bercanggah dengan kita punya vaksin Alright. Okay, satu lagi cara, saya tak tahulah penyakit saya ke apa, saya tak pasti saya layak ke tak. Pergi saja mana-mana klinik kesihatan, minta doktor buat ujian penilaian pra-vaksin. Terutamanya bagi mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas, dan bagi mereka yang ada penyakit. Ataupun bagi mereka yang tak pernah buat sebarang ujian kesihatan diri sebelum ini. Pergi jumpa doktor untuk minta ujian penilaian pra-vaksin. Boleh buat dekat private center pun boleh buat dekat doktor pakar. Dia akan bagi surat ni, dia akan cop, dia kata layak, bawa surat pergi pusat vaksin. Sekali biar dia tengok. Okey, anda layak. Dan vaksin bukan secara paksaan, kita kena sign borang persetujuan. So dia akan baca semua, kena sign. Okey, so apa yang anda kena buat selepas ambil vaksin, kena tunggu sekurang-kurangnya 15 sampai 30 minit, takut kita ada sebarang simptom seperti gejala-gejala yang tak baik. Jadi macam sukar nafas, bengkak muka, denyut jantung laju, ruam kat badan pening, jumpa saja petugas kesihatan yang sudah tunggu kat situ. Bagi tahu, jangan simpan diam-diam, takut, jangan. Diorang sudah ada siapkan ambulans pun kat situ. Okay? Dan selepas ambil vaksin, balik rumah, tolong jaga normal, ikut semua tu. Jauh 1 meter, pakai mask, cuci tangan, sanitizer, semua tolong ikut. Dan dia akan bagi satu kad vaksin, jangan buang kad vaksin ni. Sila simpan sebab lepas dos pertama, dos kedua pun kena sign. Okay? Alright, itu sahaja. So, semua pasal kita kena lindung diri supaya kita lindungi semua orang di keliling kita. Especially kita yang duduk ramai-ramai satu rumah ni. Okay? Alright, itu sahaja daripada saya.